Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membahaskan subtopik 2.2 di bawah tajuk Bab 2 Permintaan dan Penawaran. Subtopik yang kita akan pelajari ialah penawaran. Baiklah, mari kita teruskan dengan takrif penawaran. Jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan sanggup dikeluarkan oleh pengeluar pada sesuatu peringkat tingkat harga yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Seterusnya ialah hukum penawaran. Menurut hukum penawaran, dengan andaian ceteris paribus, semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin kurang kuantiti yang ditawarkan. Selain itu, apa pula maksud keluk penawaran? Keluk penawaran ialah hubungan positif antara harga dengan kuantiti yang ditawar oleh pengeluar. Terusnya ialah persamaan penawaran. Persamaan penawaran boleh dirumuskan seperti berikut. Keluk penawaran pasaran. Penawaran pasaran ialah jumlah kuantiti barang yang ditawarkan oleh semua firma dalam pasaran pada pelbagai tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Sekarang kita akan mempelajari apa itu perubahan kuantiti penawaran dan perubahan penawaran. Perubahan kuantiti penawaran berlaku di sepanjang keluk tersebut sahaja. Ini berubah apabila harga faktur barang itu sendiri berubah. Sebagai contoh, apabila harga naik, kuantiti penawaran juga meningkat. Manakala apabila harga turun, kuantiti penawaran juga menurun. Ini menyebabkan keluk mengembang apabila penawaran bertambah dan keluk mengucur apabila penawaran berkurang. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perubahan penawaran. Perubahan penawaran berlaku apabila harga barang itu sendiri tetap tetapi faktor-faktor lain berubah. Perubahan penawaran akan menyebabkan keluk beralih ke kiri ataupun ke kanan. Sebagai contoh, apabila perubahan penawaran bertambah, keluk akan beralih ke kanan. Manakala apabila penawaran berkurang, keluk akan beralih ke kiri. Dalam gambar rajah A, apabila harga naik dari 2 ke RM3, kuantiti yang ditawar juga meningkat dari 5 ke 10. Manakala dalam gambar rajah B, apabila harga adalah tetap tetapi kuantiti turun kerana faktor-faktor lain, apabila penawaran bertambah, keluk beralih ke kanan dari 10 unit ke 15 unit. Tetapi apabila penawaran berkurang, keluk beralih ke kiri dari 10 unit ke 4 unit. Seterusnya adalah penentu penawaran. Terdapat 6 faktor penentu penawaran dan saya akan menerangkan 3 sahaja daripada 6 faktor penentu penawaran. Pertama ialah harga barang itu sendiri. Di sini, faktor ini bermaksud apabila harga sesuatu barang naik, maka kuantiti ditawar juga akan meningkat. Apabila harga sesuatu barang turun pula, maka kuantiti ditawar juga akan menurun. Contoh yang ditunjukkan pada keluk dan gambar tersebut, apabila harga kereta naik, kuantiti penawaran mengembang di sepanjang keluk. Seterusnya ialah harga barang lain. Harga barang lain terbahagi kepada 2 bahagian. The first is perubahan harga barang bersaing, iaitu apabila harga barang kawaran menurun, penawaran suatu barang akan bertambah. Misalnya, apabila harga sayur bayam menurun, kuantiti bayam yang ditawarkan juga berkurang. Penawaran bersaing kangkung bertambah apabila petani mengalihkan penanaman kangkung kepada penanaman bayam yang lebih menguntungkan. Seterusnya, apabila harga barang keluaran bersaing meningkat, penawaran suatu barang akan menurun. Misalnya, apabila harga sayur bayam menaik, kuantiti bayam ditawarkan meningkat. Penawaran kangkung pula berkurang apabila petani mengalihkan penanaman kangkung kepada penanaman bayam yang lebih menguntungkan. Second is perubahan harga barang keluaran bersama. Di sini membawa maksud apabila harga barang keluaran bersama menurun, penawaran sesuatu barang akan berkurang. Manakala apabila harga barang keluaran bersama meningkat, penawaran bagi sesuatu barang akan meningkat. Selanjutnya ialah perubahan kos pengeluaran.
Apabila harga input naik, maka penawaran sesuatu barang akan menurun. Jadi, konsepnya ialah apabila harga bahan mentah menaik, kos pengeluaran juga akan menaik. Akan tetapi, margin keuntungan firma akan menurun serta penawaran barang akan berkurang. Jadi, apabila harga input naik, sekarang harga input menurun pula, maka penawaran sesuatu barang akan meningkat. Jadi, konsepnya ialah apabila harga bahan mentah menurun, kos pengeluaran juga akan menurun. Akan tetapi margin keuntungan firma akan bertambah serta penawaran barang akan bertambah. Sekian itu daripada saya. Selepas ini, kawan saya Emir akan menerangkan 3 lagi faktor bagi penentu penawaran. Penentuan penawaran dipengaruhi oleh teknologi pengeluaran. Jika kemajuan teknologi berlaku, maka penawaran pun akan bertambah. Ia kerana teknologi dapat mempercepatkan pengeluaran barang dan dapat mengurangkan kos purata pengeluaran. Seterusnya dapat menambahkan margin keuntungan firma. Ada yang kedua bila melibatkan teknologi ialah kemerosotan teknologi. Ia akan membuatkan penawaran satu barang berkurang. Hal ini daya pengeluaran menurun dan mahalan pengeluaran tidak dapat ditambah dengan cepat, maka ia akan menaikkan kos purata pengeluaran dan merugikan firma. Faktor seterusnya ialah dasar kerajaan. Kerajaan boleh mengubah dasar untuk menggalakkan pengeluaran. Sebagai contoh, pemberian subsidi kepada pengeluar. Ia akan mengurangkan kos pengeluaran dan menambahkan pengeluaran. Dasar kerajaan juga mampu mengurangkan pengeluaran. Sebagai contoh, cukai yang terlalu tinggi kepada pengeluar, ia akan menaikkan kos pengeluaran. Jika keluk penawaran dibuat disebabkan faktor ini, ia akan beralih ke kiri. Pengeluaran dalam pasaran juga akan memainkan peranan penentuan penawaran. Untuk lebihan yang dinikmati oleh pengeluar yang berada dalam pasaran akan menarik kemasukan pengeluar yang baharu. Maka pasaran akan menjadi luas dan banyak barang dan perkhidmatan disediakan oleh pelbagai pengeluar. Hal ini akan menggerakkan keluk beralih ke kanan. Manakala kenaikan kos dan kerugian memaksa pengeluar keluar dari pasaran, maka ia akan membuatkan bilangan pengeluar yang semakin kecil dan mengalihkan keluk ke kiri kerana penawaran yang berkurangan. Finally, kumpulan saya telah membahaskan subtopik penawaran. Seterusnya, mari kita teruskan dengan sesi persoalan. Anda juga boleh cuba menjawab soalan yang dinyatakan dan semak jawapan. Jangan lupa tulis skor anda di ruangan komen. Selamat mencuba.